Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali pada petang ini di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah pada siri yang ke-154. Ahlan Fatimah Samsuddin Haifan Najwa Ayu Hafiz. Kemudian ahlan Adil Maira dan juga Fatimah Az-Zahra serta semua sahabat-sahabat yang lain. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-2622. Masih lagi pada hadis-hadis berkenaan tentang kitabus siam, berkenaan tentang puasa, dan kali ini berkenaan tentang seseorang yang bermusafir, permusafiran yang jauh, perjalanan yang jauh, maka dia ada pilihan untuk berpuasa ataupun untuk berbuka. Riwayat 2622. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah an Asim an Muwarriq an Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sesuatu permusafiran. Faminna, maka ada di antara kami as-saimu, yang berpuasa walaupun musafir tetap berpuasa. Wa minnal muftir, kata Anas bin Malik, dan ada di antara kami yang berbuka tidak berpuasa. Qala, berkata Anas, fanazalna manzila, maka kami telah berhenti rehat di satu tempat, fi yaumin har, pada hari yang amat panas, aktsaruna zilla, kebanyakan kami teduhannya adalah sahibul kisa, orang-orang yang memiliki kain, maka teduhan dengan kain sebab terlalu panas. Wa minna man yattaqi syamsa biyadihi, dan ada di antara kami yang melindungi dirinya daripada matahari dengan tangannya. Qala, berkata Anas bin Malik, fasaqata suwam, maka orang-orang yang berpuasa telah jatuh, telah pingsan, tak larat. Wa qamal muftirun, dan orang-orang yang berbuka puasa tidak berpuasa, mereka kekal berdiri. Fadarabu, maka mereka telah membuat al-abniyah, binaan untuk teduhan, wasaqau, dan mereka telah memberi minum ar-rikab, binatang tunggangan. Maka Nabi SAW bila melihat perkara ini, baginda bersabda, zahabal muftirun al-yawma bil ajar, telah membawa pergi hari ini orang-orang yang tidak berpuasa dengan segala pahala. Maka daripada sini kita belajar bahawa walaupun dibenarkan untuk berpuasa ketika bermusafir, syaratnya orang tersebut mestilah mampu. Bukanlah kalau tak mampu dia tetap berpuasa, maka ianya bukanlah sesuatu perkara yang baik. Sebab Allah dah bagi kelonggaran untuk tidak berpuasa, maka kalaulah tak mampu dengan sebab musafir, maka dia tidak perlu untuk puasa. Riwayat yang ke-2623 pun adalah lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Hafsun an Asim bin al-Awwal an Muwarriq an Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam satu permusafiran. Fasama ba'dun, maka sebahagian para sahabat kekal berpuasa, wa aftara ba'dun, dan sebahagian para sahabat berbuka tidak berpuasa kerana musafir. Fatahazzama, baris bawahnya fatahadama, maka telah berkhidmat al-muftirun, orang-orang yang tak berpuasa. So mereka tak puasa, jadi mereka berkhidmat, mereka tolong. Wa amilu, dan mereka telah melakukan kerja. Wa da'ufas suwam an ba'dil amal, sementara para sahabat yang berpuasa mereka menjadi lemah daripada melakukan sebahagian tugasan. Qala, berkata perawi, faqala fi dhalika, maka baginda Nabi bersabda ketika itu, zahabal muftirun al-yawma bil ajar, telah membawa pergi pada hari ini orang yang tidak berpuasa dengan semua pahala.
Maka daripada sini kita belajar bahawa kedua-duanya adalah harus ketika bermusafir, permusafiran yang jauh. Berbuka puasa pun boleh, berpuasa pun boleh. Namun orang yang berpuasa mestilah pada waktu itu dia boleh, mampu, bertenaga. Janganlah disebabkan dengan alasan dia berpuasa, dia mengharapkan orang lain untuk menolong, berkhidmat kepadanya. So ada kelonggaran kalau tak mampu untuk berbuka puasa. Bahkan dalam hadis sebelum ini kita belajar, Nabi selepas asar, Nabi berbuka puasa ketika Nabi dalam permusafiran, nak tunjukkan kepada para sahabat bahawa orang yang bermusafir boleh untuk tidak berpuasa. 2624. Wa bi ilahi qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Muawiyah bin Salih an Rabi'ah qala hadatsani Qaza'atu qala ataitu Aba Sa'id al-Khudri. Daripada Qaza'ah, beliau berkata, aku telah datang bertemu Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa huwa maksurun alaih. Apakah maksurun alaih? Pada baris yang keempat, ay indahu kathirun minan nas. Dan beliau di sisinya ada banyak orang. Falamma tafarraqan nas, apabila orang ramai telah pergi, anhu, meninggalkan Abu Sa'id, maka aku telah berkata, inni la as'aluka amma yas'aluka haula'i anhu. Sesungguhnya aku tidak mahu bertanya kepada kamu, wahai Abu Sa'id, tentang soalan yang ditanya oleh mereka ini. Sa'altuhu, aku ingin bertanya berkenaan tentang hukum berpuasa ketika bermusafir. Faqala, maka Abu Sa'id al-Khudri berkata, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Kami pernah bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah. Wa nahnu siyam, dalam keadaan kami berpuasa. Qala, berkata Abu Sa'id, fanazalna manzila, maka kami telah berhenti rehat di suatu tempat. Faqala Rasulullah, maka baginda Nabi SAW telah bersabda, innakum qad danautum min aduwikum, sesungguhnya kamu semakin hampir dengan musuh kamu. Wal fitru aqwalakum, dan berbuka puasa adalah lebih menguatkan bagimu. Fakanat rukhsah, maka kali pertama Nabi kata begini adalah satu bentuk kelonggaran. Maka Nabi berikan kelonggaran. Kalaulah inginkan kekuatan, maka tak perlu puasa. Faminna man sama, maka pada waktu itu ada di antara kami yang masih berpuasa. Wa minna man aftara, dan ada di antara kami yang telah berbuka puasa. Summa nazalna manzilan akhar, kemudian kami telah berhenti di perhentian yang lain. Maka baginda bersabda, innakum musabbihu aduwakum, sesungguhnya kamu pada waktu pagi akan bertemu dengan musuh kamu. Wal fitru aqwalakum, dan berbuka puasa adalah lebih menguatkan bagimu. Fa'aftiru, maka baginda perintahkan, hendaklah kamu berbuka puasa. Maka berkata Abu Sa'id, wa kanat azamah, dan kali kedua Nabi suruh, maka ini adalah penekanan daripada Nabi. Fa'aftarna, maka semua para sahabat kami telah berbuka puasa. Kemudian berkata Abu Sa'id, laqad ra'aituna nasumu ma'a Rasulillah ba'da dhalika fi safar. Kami pernah melihat diri kami masih berpuasa bersama dengan Nabi selepas daripada itu di dalam permusafiran yang lain. Nak menunjukkan ada ketika Nabi tak bagi puasa, contohnya waktu tengah berperang. Tapi kalaulah disebabkan musafir, kata Abu Sa'id, kami selepas daripada itu pun kami pernah berpuasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam permusafiran yang lain. Menunjukkan harus kedua-duanya adalah boleh berpuasa dan berbuka ketika bermusafir. 2625. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits bin Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, sa'ala Hamzah bin Amr al-Aslami Rasulullah. Hamzah bin Amr al-Aslami telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis siyami fi safar, berkenaan berpuasa ketika bermusafir. Maka baginda bersabda, in syi'ta fasum, jika kamu mahu berpuasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, jika kamu mahu maka berbukalah puasa. Maka tidak ada masalah, kedua-duanya adalah harus dibolehkan. 2626. Wa bi la qala hadatsana Abu Rabi' Zahrani qala hadatsana Hammad wa ibn Ziyad qala hadatsana Hisham an Abi Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Hamzah bin Amr al-Aslami telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni rajulun, sesungguhnya aku adalah seorang lelaki,
asrudu sauma, suka puasa berterusan. Aku suka berpuasa wahai Rasulullah, kata Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu. Afa asumu fi safar, maka ditanya Nabi, adakah aku boleh berpuasa ketika bermusafir? Maka Nabi berikan jawapan, sum in syi'ta, berpuasalah jika kamu mahu, wa aftir in syi'ta, dan berbukalah jika kamu mahu. Maka menunjukkan keharusan untuk kedua-duanya. 2627 lebih kurang sama. Kita akan sekadar baca tanpa terjemah. Wa bi ilaihi qala hadatsanahu Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin bihadzal isnad misla hadis Hammad bin Zaid inni rajulun asrudu sawma. 2628. Wa bi ilayhi qala hadatsanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Numair wa qala Abu Bakr hadatsana Abdul Rahim bin Sulaiman kilahuma an Hisham bi hadzal isnad anna Hamzah qala, Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi, inni rajulun asumu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang yang sentiasa berpuasa, berterusan berpuasa. Maka diminta izin kepada Nabi, afa asumu fi safar, bolehkah aku berpuasa ketika bermusafir? Maka jawapannya kita dah tahu seperti riwayat sebelum ini. Nabi kata, in syi'ta fasum, jika kamu mahu berpuasalah, dan jika kamu mahu maka berbukalah. 2629. Wa bi ilayhi qala hadatsani Abu Tahir wa Harun bin Sa'id al-Aili qala Harun hadatsana wa qala Abu Tahir akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Amr bin al-Harith an Abi al-Aswad an Urwah bin Zubair an Abi Murawij an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu. Daripada Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ajidu bi quwwatan, aku mendapati aku mempunyai kekuatan. Maka kalaulah seseorang itu tak mampu, tak larat, tak boleh, kita dah baca hadis yang mana ada seorang sahabat berjalan pun tak mampu kerana bermusafir dan tetap berpuasa, maka Nabi suruh dia untuk berbuka. Maka untuk berpuasa ketika musafir, syarat dia mestilah ada mampu, mestilah ada kemampuan. Kalaulah tidak ada kemampuan, maka pada waktu itu berbuka adalah yang terbaik, adalah lebih afdal. Maka dia bertanya, Hamzah bin Amr al-Aslami, wahai Rasulullah, aku mendapati pada diriku kemampuan untuk berpuasa ketika bermusafir. Fahal alayya junah, maka adakah aku berdosa jika berpuasa? Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, hiya rukhsah, ianya adalah satu keringanan, kelonggaran daripada Allah. Faman akhadha biha, maka barang siapa yang mengambil keringanan dan kelonggaran tersebut, iaitu dia tak berpuasa, fahasan, itu adalah baik untuknya. Wa man ahabba an yasum, dan jika ada yang suka untuk berpuasa, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa ke atasnya. Kedua-duanya adalah harus, kedua-duanya adalah boleh. 2630. Wa bi ilaihi qala hadatsana Dawud bin Rushayd qala hadatsana Walid bin Muslim an Sa'id bin Abdul Aziz an Ismail bin Ubaidillah an Ummi Darda an Abi Darda. Daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, kharajna ma Rasulillah fi syahr Ramadan, kami telah keluar bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, fi harrin syadid, dan pada waktu itu adalah panas terik, hatta in kana, sehingga adalah salah seorang daripada kami, la yada'u yadahu, akan meletakkan tangannya, ala ra'si, di atas kepalanya, min syiddatil har, disebabkan tersangat-sangat panas. Wa ma fina sha'im, dan tidak ada di antara kami yang masih berpuasa kerana terlalu panas, kecuali hanya Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Nak menunjukkan kepada kita, kalaulah mampu, maka afdal berpuasa. Maka hadis ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, walaupun kedua-duanya boleh, berpuasa boleh, tak berpuasa boleh ketika bermusafir, tapi perbuatan Nabi pada hadis ini menunjukkan, kalaulah mampu, maka berpuasa adalah lebih afdal. Bukanlah wajib, lebih afdal ketika bermusafir. 2631. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت, Ummu Darda radhiyallahu anha berkata, telah berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna,
demi sesungguhnya kami dapat membayangkan diri kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, pada sebahagian daripada permusafiran baginda, fi yaumin syadidil har, pada hari yang amat-amat panas terik, hatta innar rajul, sehingga sesungguhnya ada sebahagian orang, la yada'u yadahu, meletakkan tangannya di atas kepalanya, min syiddatil har, disebabkan kepanasan yang amat. Wa ma minna, dan tidak ada di antara kami yang masih berpuasa kerana terlalu panas, kecuali hanya Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Maka nak tunjukkan bahawa kalaulah ada kemampuan, maka berpuasa adalah lebih afdal ketika bermusafir. Bab yang seterusnya, hadis-hadis berkenaan tentang istihbabil fitr, sunnah untuk tidak berpuasa, lil haj, bagi seseorang yang menunaikan haji, bi Arafah, ketika berada di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kita tahu 9 Zulhijjah adalah hari yang digalakkan untuk berpuasa, diampunkan dosa selama 2 tahun. Namun orang yang buat haji tak disunnahkan untuk berpuasa, bahkan disunnahkan untuk tak berpuasa ketika mana haji. Maka daripada sini kita belajar, kata Imam Nawawi, apa pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan jumhur para ulama, istihbabu fitri yaumi Arafah bi Arafah lil haj. Orang yang sedang menunaikan haji sunnah untuk tak berpuasa. Tapi kalaulah dia berpuasa, adakah puasanya sah? Puasanya sah, bukanlah haram. Sebab berpuasa pada hari Arafah tidaklah haram. Namun orang yang buat haji disunnahkan untuk berbuka, sebab Nabi bila buat haji, Nabi tidak berpuasa pada 9 Zulhijjah pada hari Arafah. 2632. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Nadr an Umair maula Abdullah bin Abbas an Ummul Fadl. Daripada Ummul Fadl. Ummul Fadl adalah ibu kepada Abdullah bin Abbas. Daripada Ummul Fadl bintil Harith radhiyallahu anha, anna nasan, sesungguhnya sebahagian manusia, sebahagian para sahabat, tamarau, telah berbahas, indaha, berhampiran dengan beliau pada hari Arafah berkenaan tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, maka sebahagian para sahabat berkata, huwa shaim, baginda sedang berpuasa. Wa qala ba'duhum, sebahagian para sahabat yang lain berkata, laisa bisaim, baginda tak berpuasa. Fa arsaltu, kata Ummul Fadl, yang ibu kepada Abdullah bin Abbas, maka aku telah menghantar kepada Nabi biqadah ilaban, satu bekas berisi susu, wa huwa waqifun ala ba'iri, baginda sedang berwukuf di atas unta baginda. Maka daripada sini kita belajar sunnah untuk wukuf di atas unta, maksudnya di atas kenderaan kalaulah ada. Sebab zaman tersebut mana ada binaan dan seumpamanya, maka Nabi berwukuf di Arafah di atas unta baginda. Dan fasyaribah, bila Nabi dapat susu yang dihantar oleh Ummul Fadl, maka Nabi minum, menunjukkan yang Nabi tidak berpuasa ketika melakukan haji pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Baki riwayat adalah lebih kurang sama. Dua riwayat berikut ini adalah lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wabi ilai 2633. Wabi ilai qala hadatsana Isa kun Ibrahim wa ibn Abi Umar Sufyan bin Nadr bi hadzal isnad wa lam yadhkur wa huwa waqifun ala ba'ir wa qala an Umair maula Ummul Fadl. 2634. Yang ini pun kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsani Zuhair bin Harb bin qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Salim bin Nadr bi hadzal isnad nahwa hadits Ibn Uyainah wa qala an Umair maula Ummul Fadl. 2635, riwayat yang lebih kurang sama. Para sahabat berselisih Nabi puasa ke tak ketika sedang menunaikan haji. Maka Ummul Fadl hantar susu kepada Nabi, lalu Nabi minum, menunjukkan yang baginda tidak berpuasa. Wabi ilayhi qala hadatsani Harun bin al-Aili qala hadatsani Ibn Wahb bin qala akhbarani Amr anna Aban Nadri haddatsahu anna Umairan maula bin Abbas haddatsahu annahu sami'a Ummul Fadl radhiyallahu anhu taqul syakka nasum min ashabi Rasulillah, telah ragu-ragu sebahagian orang daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyami yaumi Arafah, berkenaan tentang berpuasa pada hari Arafah, adakah Nabi puasa ke tak? Wa nahnu biha ma Rasulillah, dan kami dalam berkenaan puasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kami bersama dengan Nabi, kata Ummul Fadl, kami duduk dekat dengan Nabi. Fa arsaltu ilaih, maka kata Ummul Fadl, aku telah menghantar kepada Nabi biqa'bin, satu bekas besar. Al-qa'ab al-aniyatun kabiratul hajam, satu bekas besar yang terdapat padanya susu.
wa huwa bi Arafah, Nabi sedang berada di Arafah, sedang berwukuf. Fasyaribah, maka Nabi minum, menunjukkan Nabi tidak berpuasa pada hari Arafah ketika baginda menunaikan haji. 2636 riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsani Harun bin Sa'id al-Ailu qala hadatsani Ibnu Wahab bin qala akhbarani Amr an Bukair bin al-Ashaj an Quraib bin Maula bin Abbas an Maimunah, daripada Maimunah. Maimunah adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas, Ummul Mukminin, isteri Nabi. Daripada Maimunah, zaujin Nabi, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Innan nas, sesungguhnya para sahabat, syakku, mereka telah ragu-ragu, fi siyami Rasulillah, pada berpuasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah ketika menunaikan haji. Fa arsalat ilaihi Maimunah, maka Maimunah telah menghantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihilabil laban, satu bekas berisi susu, wa huwa waqifun fil mawqif, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berwukuf di Arafah. Fasyariba minhu, maka baginda telah minum daripada susu yang dihantar tersebut. Wan nasu yanzuruna ilaih, dan para sahabat melihat kepada Nabi. Maka sebab itu orang yang buat haji tak disunnahkan untuk berpuasa, sebaliknya digalakkan, disunnahkan untuk tidak berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah untuk orang yang buat haji. Bab yang ke-14, yang ini hadisnya banyak berkenaan tentang berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura adalah 10 Zulhijjah, kecuali Abdullah bin Abbas yang bersendirian dan beberapa orang yang lain yang menyebut Ashura bermaksud 9 Zulhijjah. Maka kata Imam Nawawi, ittafaqal ulama, para ulama telah sepakat ala anna sauma yaumi Ashura, bahawa sesungguhnya berpuasa pada hari Ashura adalah sunnah, laisa biwajib, dan ianya tidaklah wajib. Ianya tidaklah wajib. Kemudian waqtalafu fi hukmi fi awal Islam, berkenaan tentang Nabi menggalakkan para sahabat berpuasa di awal Islam. Maka adakah berpuasa hari Ashura pada awal Islam hukumnya adalah wajib ataupun tidak? Faqala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan sebelum Ramadan ada, maka Nabi mewajibkan pada sahabat berpuasa hari Ashura. Sementara dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat adalah lam yazal sunnah, ianya tidaklah wajib. Semenjak di awal Islam, Nabi sekadar menggalakkan, namun tidaklah wajib untuk berpuasa pada 10 Muharram pada hari Ashura, walaupun sebelum datangnya Ramadan. Cumanya Nabi galakkan sahaja. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah kata sebelum adanya Ramadan, Nabi wajibkan puasa pada hari Ashura. 2637. Abi ilayhi qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Hisham bin Urwah an Abi Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, kanat Quraisyun tasumu Ashura, adalah orang Quraisy mereka berpuasa hari Ashura pada zaman jahiliyah. Nak menunjukkan pada zaman jahiliyah lagi, masyarakat Arab jahiliyah mereka memang dah berpuasa pada hari Ashura. Wa kana Rasulullah yasumu, dan adalah Nabi SAW juga berpuasa pada hari Ashura pada awal Islam. Falamma hajara ilal Madinah, apabila baginda telah berhijrah ke Madinah, baginda kekal berpuasa. Wa amra bisiyabih, dan Nabi menyuruh para sahabat berpuasa. Tapi menyuruh bukanlah mewajibkan. Mengikut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kata Nabi mewajibkan pada awal Islam. Falamma furida syahru Ramadan, apabila telah diwajibkan puasa bulan Ramadan, qala, baginda bersabda, man syaa samah, barang siapa yang mahu dia boleh puasa hari Ashura. Wa man syaa tarakah, barang siapa yang mahu dia boleh untuk tinggalkan puasa hari Ashura. Sebab itu macam Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar, mereka tidak berpuasa pada hari Ashura. Sebab bagi pandangan mereka, ianya tidaklah wajib, dan Nabi bagi pilihan untuk tak berpuasa. 2638. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Numair bin Hisham bi hadzal isnad wa lam yadhkur fi awal hadis. Wa kana Rasulullah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan berpuasa hari Ashura. Wa qala fi akhir hadis wa taraka Ashura, dan Nabi meninggalkan puasa Ashura. Faman syaa, maka baginda bersabda barang siapa yang mahu dia boleh terus
berpuasa, wa man syaa'a tarakah, dan barang siapa yang mahu dia boleh tinggalkan. Walam yaj'alhu, dan ianya bukanlah daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka riwayat Jarir. 2639. Wa bi ilai qala hadatsani Amr bin Naqid qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Urwa an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna yaum Ashura, sesungguhnya berpuasa pada hari Ashura, kana yusamu, adalah dilakukan puasa semenjak zaman jahiliyah. Falamma ja'al Islam, apabila datangnya Islam, man syaa samah, maka barang siapa yang ingin berpuasa maka boleh, wa man syaa tarakah, barang siapa yang ingin untuk tak berpuasa, dia boleh untuk tinggalkan. 2640. Wa bi ilayhi qala hadatsana Harmalah bin Yahya qala akhbarana Wahab bin qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala telah berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muru, menyuruh, bisiyamihi, untuk berpuasa Ashura, qabla an yufrada Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Maka sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi menggalakkan para sahabat untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan, apabila puasa Ramadan telah diwajibkan, kana man syaa'a shama, maka barang siapa yang ingin maka dia berpuasa pada hari Ashura, wa man syaa'a aftara, dan baginda bersabda, barang siapa yang ingin dia boleh untuk berbuka. Tidak ada sebarang tekanan untuk berpuasa ataupun tidak pada hari Ashura. 2641. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumhin jami'an 'an al-Laits bin Sa'd. Qala ibn Rumhin qala akhbarana al-Laits an Yazid bin Abi Habib anna Irakan akhbaru anna Urwah akhbara anna Aisyah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala mengkhabarkan kepadanya, anna Quraisyan kanat tasumu Ashura, bahawa golongan Quraisy mereka kerap berpuasa 10 Muharram fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Summa amara Rasulullah, kemudian Nabi SAW telah menyuruh para sahabat untuk berpuasa hari Ashura sehingga diwajibkan puasa Ramadan. Maka apabila diwajibkan puasa Ramadan, baginda bersabda, man syaa'a falyasumhu, barang siapa yang mahu berpuasalah, wa man syaa'a falyuftir, maka barang siapa yang mahu dia tak perlu berpuasa, dia boleh untuk berbuka. 2642. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير تعويل وبه إليه قال حدثني ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع قال أخبرني عبد الله بن عمر. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan, anna ahlal jahiliyah, bahawa sesungguhnya orang-orang masyarakat Arab jahiliyah, kanu yasumun, mereka berpuasa pada hari Ashura, wa anna Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa, dan orang Islam juga berpuasa hari Ashura qabla an yuftarada Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Falamma ifturida Ramadan, maka apabila telah diwajibkan puasa Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ashura'a, sesungguhnya 10 Muharram, yaumun min ayyamillah, adalah salah satu daripada hari-hari Allah yang lain. Faman syaa'a shama, maka barang siapa mahu dia boleh berpuasa, wa man syaa'a tarakah, barang siapa yang mahu dia boleh tinggalkan, tak perlu puasa. Maka tidak lagi Nabi wajibkan untuk berpuasa pada 10 Muharram, dan Nabi tidak suruh untuk berpuasa pada 10 Muharram. 2643, riwayatnya lebih kurang sama, kita hanya akan baca sahaja. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna wa Zaid bin Harb qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattan tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Usamah kilahuma an Ubaidillah bi hadzal isnad. 2644, terlalu banyak hadis-hadis berkenaan tentang puasa Ashura yang Imam Muslim bawakan, kita akan baca insya-Allah. 2644. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Rumhin qala akhbarana Laits an Nafi' an Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu dzukira inda Rasulillah, bahawa pernah disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan hari Ashura. Faqala Rasulullah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yauman, adalah hari Ashura satu hari, yasumu ahlul jahiliyah, yang berpuasa padanya orang-orang Arab jahiliyah. Faman ahabba minkum, maka barang siapa yang suka daripada kalangan kamu untuk berpuasa, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa, sabda Nabi. Wa man kariha, barang siapa yang tidak mahu untuk berpuasa, falyada'hu, maka dia boleh tinggalkan. Maka tak ada masalah, tak makruh pun kalaulah ada orang yang tak nak berpuasa pada hari Ashura.
Ianya adalah sunnah, bukanlah wajib. 2645. Maka hadis ini menunjukkan, bermula daripada hadis ini menunjukkan ada dua orang sahabat yang tak berpuasa pada hari Ashura. Bahkan mereka akan makan secara terang-terangan, nak memberi pengajaran kepada para tabi'in bahawa puasa pada hari Ashura tidaklah wajib. Kerana sebahagian orang ada yang menyangka sampai wajib. Bahkan sebahagian orang pada zaman kita, kalaulah ada yang tak puasa pada hari Ashura, macam-macam yang dia kata. Kenapa tak puasa, pahala besar? Sunnah. Maka terpulang, kalaulah nak puasa, puasa. Kalaulah tak puasa, maka tidak dikatakan apa-apa kepada yang tidak berpuasa. Maka Abdullah bin Umar tak berpuasa pada hari Ashura, walaupun ianya adalah digalakkan. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Usamah an al-Walid an Ibn Katsir qala hadatsani Nafi anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar meriwayatkan annahu sami'a Rasulullah, bahawa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi yaumi Ashura, berkenaan hari Ashura, inna hadza yauman, sesungguhnya hari Ashura ini adalah hari kana yasumu ahlul jahiliyah, yang penduduk jahiliyah berpuasa padanya. Faman ahabba an yasumah, maka sabda Nabi, barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man ahabba an yatrukah, barang siapa yang suka untuk meninggalkan puasa pada hari Ashura, falyatruku, maka hendaklah dia tinggalkan. Wa kana Abdullah, dan adalah Abdullah bin Umar sendiri, la yasumuh, tidak berpuasa pada hari Ashura, illa, kecuali ayyuwafiqa siyamah, jika bertembung puasa hari Ashura dengan puasa yang lain, contohnya Isnin ataupun Khamis. Maka Abdullah bin Umar tidak berpuasa pada hari Ashura. Sebab itu pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, waruwi an Ibn Umar, dan menurut Abdullah bin Umar, karahata qasdi saumih, makruh berniat puasa pada hari Ashura. Ini pandangan Abdullah bin Umar. Dan kebanyakannya ini berlaku adalah pada waktu dan ketika ramai orang dah mula menganggap yang sunat menjadi wajib. Sebab itu para sahabat mereka mula meninggalkan amalan-amalan sunat, tak nak orang anggap itu sebagai wajib. 2646 kita tak terjemahkan, kita sekadar baca. Wa bi ilayhi qala hadatsani Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalaf qala hadatsana Ruhun qala hadatsana Abu Malik Ubaidullah ibn al-Akhnas qala akhbarani Nafi' an Abdullah ibn Umar qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Ashura fa dzakara mithla hadits Al-Laits ibn Sa'ad sawa. 2647 hadis yang terakhir untuk petang ini. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ahmad ibn Utsman an-Naufali qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Umar bin Muhammad bin Zaid al-Asqalani qala hadatsana Salim bin Abdullah qala hadatsana Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Umar berkata, dzukra inda Rasulillah, pernah disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Ashura. Faqala, maka baginda bersabda, dzaka yauman, hari Ashura adalah hari kana yasumuhu, yang mana orang-orang jahiliyah berpuasa padanya. Faman syaa shamah, maka barang siapa yang mahu berpuasalah. Wa man syaa tarakah, dan barang siapa yang mahu, dia boleh tinggalkan puasa hari Ashura. InsyaAllah kita akan sambung riwayat 2648 insyaAllah pada jam 10 malam insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi.